Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat malam. Doa saya agar anda sihat walafiat. Um, Tercari-cari saya ni saudara. Nak tengok kat mana kita punya teman-teman yang hadir pada malam ini. Tapi belum lagi nampak. Itu keadaannya. Saya minta maaf saudara. Sebab maklum sajalah saya bersiaran di luar, bukan dekat studio saya saudara. Jadi bila saya bersiaran di luar, kadang-kadang dia punya apa ini, kena buat lain nampak gayanya. Saudara, apa khabar Mas Alzam? Saudara. Saudara Fidal. Uh, Hari ini saudara adalah hari Rabu. Ya, hari Rabu, tanggal 10 Januari, saudara. Dan tinggal 62 hari lagi kita menanti kehadiran sinar Ramadan. Tapi jangan lupa saudara, hari ini kita sudah masuk hari yang ke-1388 virus sebut melanda negara kita. Jadi saya harap agar teman-teman kalau boleh pastikan jaga kebersihan diri, terutama di kawasan yang banjir, saudara, di Johor khususnya. Dia kalau hujan ni saudara, dia mudah merebak. Itu masalahnya tu. Kalau dia hujan, dia mudah merebak dan berjangkit, saudara. Apa khabar Saudara Hasnah Jaafar? Saudara Yusof Awang dari Tanah Merah, Nurliza, Richard Bakri, Saudara Hasnah Jaafar, Abdul Aziz Rahman dari Tanjung Karang. Ya, terima kasih Saudara Aziz, sabar malam menemani saya. Begitu juga Saudara Azhar M. Puan Rosmini dari Pontian, Johor. Saudara Kamarudin Shah daripada kampung Serdang di Kapar, Kelang. Saudara Azali Kasim, Saudara Hashim Atan, Nur Ali, Puan Hamidah Kamat. Pak Chu, apa khabar orang Langkap? Moga sihat. Hujan ke di sana? Pak Chu bikin salam untuk semua pelayar. Itu je Abdul Rahman Abdullah, Surah Mat Nazri Syafi'i, Kekandar Kamis dari Puchong, Izzuddin dari Pulau Pinang, Syahli Ahmad, Mat Nasir, Mat Yusof. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara. Kita terus masuklah sekarang saudara dalam segmen Naluri Kehidupan. Malam ni Naluri Kehidupan dia pendek je saudara, tak panjang mana. Dia berkias. Dia berkias tentang kehidupan politik hari ini saudara. Katanya, ini kiriman teman-teman saudara, bukan saya punya ciptaan, bukan yang saya tulis. Maklumlah saya bukan ustaz, saya juga bukan da'i saudara. Kata teman-teman, kalau hendak belajar berkawan, belajarlah daripada ahli politik. Kerana apa sahaja yang dilakukan oleh kawannya akan dianggap benar belaka. Jadi kalau nak berkawan dengan orang politik. Jadi kalau kita buat salah pun dia kata benar belaka. Tapi jika hendak belajar bermusuh, belajarlah juga daripada ahli politik. Sebab apa sahaja yang dilakukan oleh lawannya, semuanya akan dianggap batil belaka. Begitu juga saudara, kalau hendak bersangka baik, kita lihat bagaimana ahli politik bersangka baik kepada mereka yang menyokongnya. Tapi dia kesalah pun, maka dikatakan sudah bertaubat. Itu orang politik saudara. Dan kalau bersangka buruk ni saudara, itu juga di kalangan orang politik. Lihat bagaimana ahli politik seringkali bersangka buruk pada pihak yang menentang mereka. Orang bertaubat pun katanya berpura-pura. Jadi artinya konklusinya naluri kita malam ini saudara, cinta orang politik ni adalah cinta buta sebelah mata. Terima kasih kepada teman yang menghantar kiriman, agak bagi saya seronok juga menyantun ni. Ya, saudara Yaya Ibrahim Amatip, saudara Muhammad Rozi Muhammad dari Seremban, saudara Wahab Muhammad dari salam dari Singapura, saudara Wahab, saudara Puan Syarifah Hafifah, saudara Rahim Aim dari Dungun, saudara Said Abdul Hakim Jaafar dari Singapura, saudara. Itu juga Bakya Ram, legend, Muhammad Nur dari Sabah. Serta Puan Rashidah Ahmad juga dari kota Singapura. Saudara, mutara kita malam ini, dia adalah petikan daripada surah Al-Imran. Al-Imran ayat yang ke-139. Janganlah kamu berasa lemah dan janganlah kamu berduka cita, padahal kamulah orang yang tertinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang Allah berikan, kita tidak akan risau dengan apa yang bukan milik kita.
apa yang ada pada kita, apa yang ada pada orang lain juga kita tak perlu risau, saudara. Itu kita saling ingat mengingati. Dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang dan khuatir negara boleh muflis, saudara. Teman-teman yang menyunting semula live saya ini, suka saya ingatkan sekali lagi, saya tak marah, saya izinkan, tetapi anda juga harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan yang anda masukkan dalam mana-mana channel. Boleh buat, tak ada masalah. Tetapi anda harus bertanggungjawab. Perlu diingat, ini adalah pencerahan politik dan juga sekadar memberi informasi yang terdaya saya lakukan. Bagi teman-teman, ya, kalau saya memberi pencerahan dan pandangan, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saudara, kalau tak bersetuju nak menyantuni, boleh santunilah dengan bahasa-bahasa yang baik kerana kita adalah warga cinta damai. Jadi bila saya bersiaran secara sendirian, maka peguam saya kata perlu saya sebutkan perkara ini, saudara. Terima kasih Saudara Hassan Omar, Saudara Abdul Ghaffar Hamzah, Saudara Maruzik Yassid. Begitu juga Saudara Mak Rozi Muhammad. Alhamdulillah katanya RM500 dah masuk dalam kumpulan wang simpanan pekerja simpanan kita. Dah masuk pun RM500. Alhamdulillah kerajaan Madani. Cik Awang, salam satu Malaysia Madani. Puan Robiah Hussein. Begitu juga Saludin Yakin. Saudara Kayun, Nizam. Baik, saudara. Pertama-tama sekali, sedikit laporan kaji cuaca. Ini khusus untuk di Sarawak nampaknya, saudara. Yang di Semenanjung tak ada. Saya tak dapat hari ini. Kata ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Sarawak, saudara. Iaitu di Seri Aman, di Betong, iaitu di Pusa, dan juga Seratok. Begitu juga di Sariki, Pakan dan Julau. Begitu juga di Sibu, Kapit, iaitu di Song, dan Bintulu, iaitu di kawasan Tatau. Teman-teman di Sarawak berhati-hati kerana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di kawasan tersebut. Kalau berat sangat hujannya tu, saudara, kalau banjir, bersedialah untuk dipindahkan ke pusat pembinaan sementara yang disediakan oleh kerajaan. NADMA, saudara. Dan jumlah mangsa banjir di Johor dan Pahang nampaknya ada sedikit pengurangan. Itu kepada 9,215 mangsa yang berlindung di 76 pusat pemindahan sementara. Itu setakat jam 5 petang tadi berbanding 9,780 awal tengah hari tadi, saudara. Menurut laporan terkini Pusat Kawalan Bencana Negeri Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), di Johor sejumlah 7,714 mangsa ditempatkan di 53 PPS. Iaitu di Kota Tinggi ada 4,471, di Johor Bahru 1,716 mangsa, di Keluang 1,308 mangsa, di Segamat 107 mangsa dan satu di Kulai, itu 90 mangsa. Begitu juga di Pontian ada 22 mangsa. Di Pahang, saudara, jumlah mangsa menurun kepada 1,501 orang, saudara, berbanding 1,549 orang tengah hari tadi. Sementara itu, tinjauan di situasi status stesen telemetri Jabatan Pengairan dan Saliran. Beberapa sungai di Johor masih mencatatkan paras bahaya, saudara, iaitu Sungai Johor di Kota Tinggi dan Kulai serta Sungai Endau di Keluang. Di Pahang, Sungai Pahang di Maran, Bera, Pekan, Kuantan dan Sungai Rompin turut mencatatkan paras bahaya. Begitu juga dengan Sungai Perak, saudara, di Hulu Perak, Sungai Arau bagi kawasan di Arau Perlis, Sungai Terengganu di Hulu Terengganu dan Sungai Batang Sadung di Kuching, Sarawak. Semua sungai ini berada pada tahap paras bahaya. Laporan juga turut memaklumkan terdapat 56 jalan ditutup akibat bencana banjir dan jambatan rosak dan tanah runtuh. Antaranya Jalan Serengkam dan Jalan Kampung Serengkam Bak-Bak di Maran, Pahang, Jalan Johor Bahru Endau, Kota Tinggi serta Jalan Bukit Jugra di Kuala Langat pun ada jalan yang terpaksa ditutup kerana aliran air yang tinggi, saudara. Bagaimanapun, saya mendapat laporan petang tadi bahawa di Batu Pahat adalah merupakan daerah yang terbaru di Johor yang dilanda banjir, menjadikan 7 daerah setakat ini terjejas di Johor. Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, Tan Sri Dr. Azmi Rohani berkata ada 58 mangsa
yang terpaksa dipindahkan di 2 pusat pemindahan sementara di Batu Pahat. Jadi secara keseluruhannya, jumlah mangsa banjir di Johor menurun sedikit setakat 5 petang seramai 7,628 orang daripada 2,080 mangsa. Di Kota Tinggi, jumlah mangsa banjir berkurang pada 4,739 orang, membabitkan 1,290 keluarga. Begitulah keadaannya, saudara. Laporan saya terima yang perlu saya laporkan, kedudukan banjir di Johor. Dia susut tapi tak banyak mana, saudara. Masih lagi sungai-sungai yang ada berada di tahap paras bahaya. Sesuatu yang agak menyedihkan saya, saudara, apabila ada laporan mengatakan terdapat 2 kes jangkitan COVID-19 yang dikesan di kalangan mangsa banjir di Johor yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS sejak Sabtu lalu, saudara. Jadi menurut Pengurusi Jawatankuasa Kesihatan dan Perpaduan Negeri, Ling Tian Sun, susulan itu saringan COVID-19 yang dilaksanakan Jabatan Kesihatan Negeri yang melibatkan 938 mangsa yang terjejas akibat bencana. Jadi teman-teman, pastikan kalau ada rasa demam, kalau rasa sema, bertemulah dengan pegawai pegawai kesihatan yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara, saudara. Selain daripada negara kita dijengah oleh bahaya bencana, saudara, saya juga menerima laporan di Jakarta apabila Gunung Berapi Lewotobi, Gunung Merapi Lewotobi laki-laki di Indonesia meletus semula petang tadi, saudara. Ia memuntahkan awan abu setinggi 2 km di atas puncaknya ketika pihak berkuasa mula menaikkan status amaran Gunung Berapi itu ke tahap tertinggi. Letusan itulah susulan aktiviti gunung berapi yang semakin meningkat sejak beberapa minggu lalu yang terletak di timur Pulau Flores dan mendorong kerajaan tempatan mengeluarkan perintah pemindahan untuk penduduk yang berhampiran. Sebab itu penduduk digesa untuk berpindah ke tempat selamat untuk mengelakkan abu panas, iaitu lahar daripada gunung berapi. Menurut pegawai tempatan Benedictus Bolibapap Herin, katanya pihak berkuasa tempatan menubuhkan 2 pusat perlindungan sementara bagi menempatkan kira-kira 5,000 warga di sekitar kawasan tersebut. Dan menurut Pusat Vulkanologi dan Tebatan Bencana Geologi, pada lewat petang semalam, tahap amaran Lewotobi laki-laki kepada tahap 4 dan dinaikkan ke paras kedua tertinggi minggu lalu dan menggunakan pengecualian 4 hingga 5 km di sekitar kawah Gunung Berapi tersebut. Jadi saya haraplah teman-teman kalau nak bercuti ke, nak ke Indonesia tu, eloklah kita skip dulu. Dan memang Indonesia antara ledakan gunung berapi sering terjadi. Dia Indonesia, Filipina selalu terjadi gunung berapi sebab mereka berada dalam volcano belt, saudara. Kembali ke tanah air, saudara. Saya difahamkan bahawa harga harga minyak nampak alhamdulillah Kementerian Kewangan masih lagi mengekalkan harga runcit bagi harga petrol RON 97 pada harga RM3.47, RON 95 RM2.05 dan diesel pada harga RM2.15. Artinya, saudara, tidak ada kenaikan sehinggalah daripada 11 Januari hingga 17 Januari 2024. Demikian menurut Kementerian Kewangan dalam kenyataannya hari ini, maklumkan bahawa itu berdasarkan harga runcit mingguan produk petroleum menggunakan formula mekanisme harga automatik APM. Apa khabar Pak Aziz? Salam dari Kuantan, Saudara Zamri Abdullah, Saudara Mak Ahmad dari Kuantan, Jai Pijo. Begitu juga Cik Mak Mohaini dari Taping Perak, Datuk Ali Cik Mara. Apa khabar Tok? Tajuk antara darjat kluster. Said Adnan, ya, selamat malam. Begitu juga saudara D Syarif, saudara Chiu, saudara. Dan usai harga minyak, apa pula khabar di Gaza, saudara? Jangan lupa, saudara, di Gaza masih lagi saudara kita, warga Palestin yang masih lagi diratah nyawa mereka, tubuh badan mereka diledakkan dengan bom oleh tentera Zionis di Gaza, saudara. Jadi sebab itu pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, beliau menggesa agar negara-negara Islam supaya bekalkanlah kepada pejuang-pejuang Palestin yang menyokong mereka dalam menghadapi peperangan dengan Israel di semenanjung Gaza. Dia katanya kita melihat negara-negara di dunia mencurahkan senjata kepada penjajah itu Israel. Sebab itu masanya sudah tiba untuk negara-negara Islam menyokong perjuangan mereka. Sedih saya lihat
wajah-wajah kemurungan warga Gaza yang sudah hilang tempat tinggal, hilang keluarga, diburu kelaparan, saudara. Jadi sebab itu, kalaulah kita tidak menyokong perjuangan warga Palestin ni, mereka nak mengharap dari siapa, saudara. Sambil itu jangan lupa kita berdoa pada Allah SWT agar segeralah ditamatkan peperangan ini, saudara. Tak mampu saya melihat. Sebab sekarang ni lebih 4,000 pelajar Palestin. Menurut laporan dari Ramallah, menurut Kementerian Pendidikan, lebih 4,000 pelajar yang terkorban sejak 7 Oktober, saudara. Sementara pelajar ni tentulah anak-anak kecil. Yang cedera pula adalah 8,059 orang. Dalam satu kenyataan, Kementerian berkata jumlah pelajar yang terbunuh di Semenanjung Gaza sejak awal pencerobohan mencecah 4,257 dan 7,777 tercedera. So itu keadaannya dan dunia melihat bagaimana kekejaman dilakukan terhadap warga Palestin. Malahan, saudara, para pakar perubatan, ini menurut laporan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Geneva, Pegawai Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyuarakan kebimbangan kerana kemungkinan keruntuhan sistem kesihatan di selatan dan di tengah Gaza apabila ratusan kaki tangan perubatan dan pesakit terpaksa melarikan diri dari hospital untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jadi artinya, saudara, hospital pun kena ledak bom. Ya, dan keadaan begitu kita mengharapkanlah agar segeralah perdamaian dapat dicapai di Gaza. Tak mampu saya nak beri laporan, saudara. Laporannya lain tak ada. Kematian, cedera, dan saya melihat, terus terang saya katakan, pimpinan OIC ataupun negara-negara Islam, mereka seolah membutakan mata dan memekakkan telinga melihat bagaimana saudara sebangsa mereka, saudara dan seagama. Jangan lupa, saudara, Allah mengatakan bahawa sesama umat Islam itulah saudara kita. Tapi seolah-olah mereka tidak terasa apa-apa. Melainkan yang saya lihat, negara Afrika Selatan masih kekal membawa kes ke Mahkamah Antarabangsa The Hague untuk menuduh Benjamin Netanyahu sebagai penjenayah perang. Begitu juga Turki, Erdogan dan Raja Abdullah. Lain-lain negeri, lain-lain negara di Timur Tengah secara nampaknya seolah-olah mereka membutakan mata. Ini yang menyedihkan kita. Mudah-mudahanlah agar Allah SWT segera menitipkan rasa kasih dan sayang, empati dan simpati pimpinan-pimpinan negara-negara Islam yang di sekitar kawasan Gaza, sekitar kawasan Palestin. Jangan lupa bumi Ambia, saudara. Itulah yang dapat saya laporkan apa yang berlaku di Gaza, saudara. Baik, saudara. Kita kembali ke tanah air. Ini satu hal lagi saya ingin mengingatkan pada teman-teman. Itu berhubung tentang soal isu, perbicaraan dan kes pengampunan Datuk Seri Najib. Menurut Peguam Bela Datuk Seri Najib, iaitu Saudara Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah, katanya pihaknya agak terkedu. Terkedu itu terperanjat apabila pihaknya tidak pernah dimaklumkan mengenai langkah yang diambil oleh Lembaga Pengampunan berkaitan petisyen pengampunan. Tetapi portal berita Channel News Asia, CNA, ada pula membuat spekulasi berita yang tidak berasas dengan tajuk Malaysia set to decide on jail former Prime Minister Najib, high stake bid for royal pardon oleh Leslie Lopez, katanya. Jadi, menurut Tan Sri Muhammad Syafiq, ia memberi gambaran yang jelas bahawa Datuk Seri Najib sendiri pun tidak tahu menahu mengenai dakwaan CNA itu. Jadi selaku peguam kanan pada kes Datuk Najib, katanya persidangan setiap lembaga pengampunan dijalankan secara rahsia. Itu di peringkat tertinggi, saudara. Begitu juga nama-nama ahli lembaga pengampunan maupun tarikh persidangan, selalunya dia tidak dihebahkan. Jadi ahli tetap lembaga pengampunan tentulah dulu yang Yang Tuan Agong sendiri, Menteri Wilayah Persekutuan. Itu dalam perkara pengampunan wilayah persekutuan dan peguam negara. Nama ahli-ahli lain boleh berubah, saudara, dan ia sentiasa dirahsiakan dan tidak pernah didedahkan. Oleh itu adalah jelas jika lembaga pengampunan bersidang
untuk menimbangkan permohonan pengampunan si Najib, ia akan dijalankan secara rahsia kerana dikawal di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Ini kenyataan daripada peguam pada Datuk Seri Najib. Jadi dia kata bagaimana penulis menyatakan bahawa lembaga pengampunan bermesyuarat pada Disember 2023 mengenai perkara petisi itu. Tetapi ditangguhkan ke bulan Januari ini untuk lembaga pengampunan bersidang semula. Jadi kata Tan Sri Muhammad Syafiee, seperti yang diketahui umum, petisyen pengampunan Datuk Seri Najib diserahkan kepada lembaga pengampunan melalui Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Putrajaya pada 1 Januari 2022. Selepas itu, ia diikuti dengan addendum atau penambahan pada 18 Oktober 2022 dan 20 April 2023 yang mengandungi maklumat lanjut untuk pertimbangan ke bawah Duli Yang Bermulia Pertuan Agong berhubung petisyen pengampunan. Jadi sehingga hampir penghujung tahun 2023 yang baru lalu, pihaknya tidak pernah menerima sebarang berita ataupun petunjuk berhubung petisyen itu. Dan anak guamnya mengarahkan supaya mengingatkan BHEUU pada 4 Disember tahun lalu mengenainya. Jadi sebab itu katanya kami ingin mengingatkan media dan orang ramai bahawa di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, kuasa pengampunan ialah kuasa prerogatif Duli Yang Bermulia Pertuan Agong yang tidak terkekang, tidak terikat dan juga sifatnya adalah mutlak. Oleh itu, adalah tindakan tidak hormat untuk meneka aktiviti lembaga pengampunan yang sifat kerjanya mesti dijalankan secara rahsia untuk berkesan dalam memberikan nasihat kepada yang di-Pertuan Agong. Pelanggaran kerahsiaan ini boleh dikatakan melanggar Akta Rahsia Rasmi 1972 dan boleh dihukum. Itu peringatan daripada Peguam Datuk Seri Najib sendiri, Tan Sri Shafie Abdullah saya. Selain daripada kes Datuk Najib, sekarang nampak gayanya SPRM Suruhanjaya Pencegah Rasuah semakin sibuk saya. 2-3 hari ini. Sibuk pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Hari ini saudara, pegawai Suruhanjaya Pencegah Rasuah mula mengambil keterangan daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berhubung perbelanjaan kempen promosi keluarga Malaysia sewaktu pentadbirannya. Ini menurut sumber, proses mengambil keterangan termasuk mengenai pemberian projek kepada individu tertentu dibuat di sebuah lokasi di Ibu Negara pada jam 10 pagi tadi. Siasatan itu dilakukan, saudara. Siasatan dilakukan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram atau AMLAT AMLATFPUAAA 2001 dan Akta SPRM 2009. Media sebelum ini melaporkan bahawa SPRM sedang menjalankan siasatan berhubung isu penggunaan dana kerajaan berjumlah 700 juta bagi tujuan promosi dan publicity. Malahan Isnin lalu, Ketua Pengarah SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan bahawa pihak SPRM akan memanggil mantan Perdana Menteri untuk memberi keterangan berhubung perbelanjaan 700 juta yang katanya digunakan untuk tujuan promosi dan publicity. Jadi kata SPRM dalam minggu ini. Tapi hari ini, program mereka telah pun menemui Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri tempat yang bukan di bangunan SPRM. Ingat saudara? Malahan katanya terdapat tidak kurang 4 orang juga yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Di mana salah seorang daripada mereka adalah salah seorangnya dari 2 bekas Perdana Menteri yang dipanggil memberi keterangan. Itu menurut laporan yang saya terima. Malahan saudara, bertambah sibuk lagi SPRM. Balai Suruhanjaya Pencegah Rasuah juga akan memanggil seorang menteri besar di utara tanah air bagi mendapatkan penjelasan lanjut berhubung isu rasuah melibatkan lebih 6 juta ringgit berhubung dengan sebuah persatuan bola sepak. Sumber menyatakan siasatan membabitkan kes rasuah tersebut dijalankan SPRM selepas menerima laporan daripada kontraktor yang sebelum itu dijanjikan mendapat projek-projek di negeri berkaan. Andainya dia menyalurkan dana ke akaun Persatuan Bola Sepak negeri itu. Jadi berdasarkan pada siasatan, terdapat individu penting
berjawatan tinggi dalam kerajaan negeri dan Persatuan Bola Sepak yang berjanji akan memberikan projek-projek pembinaan serta perkhidmatan sebagai balasan kepada kontraktor yang sudi menyumbang dana kepada pasukan bola sepak Kedah. Sekarang kita biarkanlah SPRM membuat siasatan, melibatkan soal publicity dan sebagainya. Heboh sekarang ni. Malahan orang menuduh bahawa konon-kononnya semua ini adalah atas arahan daripada yang amat-amat Perdana Menteri. Sebenarnya beliau tak campur pun. Bila ada laporan, bila ada aduan. Macam hari ini, saudara. Hari ini, saudara, isteri daripada Tun Daib Zainuddin, iaitu Tuan Puan Naimah Khalid, bersama dengan dua anaknya turut berada di pejabat SPRM untuk memberi keterangan, penjelasan berhubung dengan siasatan SPRM. Lebih-lebih lagi tentang yang menyentuh soal bangunan Wisma Ilham. Cuma satu sajalah saya lihat ada pula kenyataan daripada Tuan Puan Naimah yang mendakwa bahawa katanya disebabkan kekayaan suaminya, ia dijadikan alasan untuk memfitnah nama baiknya dan menggambarkan sebagai seorang perasuah. Dalam satu kenyataan dibaca tadi, kini katanya wujud kempen memutarbelitkan maklumat dan persepsi yang dijalankan bagi memberi gambaran bahawa beliau seorang yang korup semata-mata kerana sangat kaya. Ia sesuatu yang tidak munasabah dan tidak masuk akal. Malah tiada ahli perniagaan yang berjaya di negara ini akan terlepas daripada tuduhan sedemikian. Beliau berkata demikian ketika ditemui di pekarangan Ibu Pejabat SPRM hari ini. Saudara, ini isunya kerana Tun Daim menghadapi tuduhan berkait dengan transaksi korporat bernilai 2.3 bilion pada tahun 1997 yang membabitkan syarikat Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad, iaitu dua entiti yang juga merupakan bekas tonggak perniagaan yang dikaitkan dengan UMNO ketika Parti UMNO mentadbir negara, saudara. Bagaimanapun, siasatan kesinambungan daripada pendedahan dokumen sulit oleh International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, juga berhubung tentang Pandora Paper. Itu keadaannya. Jadi Tuan Puan Naimah bersama dua anaknya, iaitu Muhammad Amin serta Muhammad Amir. Dia tiba di pejabat itu sekitar jam 10 pagi tadi untuk direkodkan keterangan. Belum ada tuduhan. Belum ada tuduhan yang spesifik lagi, baru nak disiasat. Jadi kalau tiba-tiba mengatakan terus terjah, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, iri hati, bermusuh dan sebagainya, saya kata tak patutlah. Saya rasa semua warga kita harus berlapang dada. Bila SPRM siasat, biarlah disiasat. Dan kalaupun dihadap ke mahkamah, kita mesti pegang pada prinsip no one is guilty unless proven by the court. Dan saya juga mengharapkan agar warga kita tidak tenggelam dalam persepsi yang bukan-bukan, saudara. Kadang-kadang kita persepsi ini mewujudkan mahkamah rakyat. Ini yang menjadi masalah. Baru siasat sudah kita rasakan bersalah. Itu tak betul, saudara. Dayang Selha, terima kasih. Line clear, saudara Hazamadin. Saya terus terang saya katakan, saudara, saya biasa berbual dengan Tun Daim, tidaklah pula saya mengatakan bertanya soal harta dan sebagainya. Dan memang beliau memang kaya. Pada tahun sekitar tahun 80-an, 90-an, pasaran saham begitu banyak menguntungkan. Saya tidak mau menyebelah mana-mana, tetapi apabila SPRM membuat siasatan, kita harus berlapang dada. Kita terimalah. Kalau okey, okeylah. Kalau tak okey, tak okeylah. Kalau SPRM ada kes, tentulah dia akan bawa kes ini ke mahkamah. Kalau SPRM kata tidak ada kes, tak ada prima facie, tak adalah. Jadi sebab itu saya mengharapkan agar teman-teman, rakan-rakan yang berhampiran dengan Tun Daim, janganlah membuat spekulasi yang bukan-bukan terhadap kerajaan Madani. Sebab kita juga dalam proses untuk membersihkan negara kita dari segala spekulasi. Kita tak mau lagi adanya persepsi, spekulasi, orang itu korup, orang ini korup. Dan kita harus berlapang dada apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengizinkan
ataupun membiarkan agar SPRM ataupun siapa saja bahagian penguat kuasa undang-undang melaksanakan tugas mereka. Bukan ada arahan. Kadang-kadang kita ni masih terikat dengan corak hala cara terdahulu. Terdahulu kalau seorang Perdana Menteri itu dia berkuasa. Dia boleh mengarahkan buat itu, buat ini. Ini tidak Datuk Seri Anwar Ibrahim, cuma dia mengingatkan. Saya ingat lagi kenyataan beliau bahawa penguat kuasa undang-undang sama ada SPRM, polis, lembaga hasil dalam negeri dan sebagainya, laksanakanlah tugas anda sebaik mungkin. Dan kena ingat, anda sekarang bertugas dengan Perdana Menteri yang agak berbeza. Jadi itu kenyataan. Beliau bukan dia kata tangkap orang tu, siasat orang ni. Tak ada. Begitu juga dalam bidang judisiari, bidang kehakiman. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan mencampuri urusan penghakiman di Istana Keadilan. Kerana bagi saya itu antara perjuangan reformasi. Semalam saya dah bercakap. Reformasi yang mahu diwujudkan adalah tidak campur tangan pihak eksekutif dengan pihak legislatif iaitu parlimen dan juga pihak judisiari. Ini kena jelas, saudara. Jadi tak payahlah kita tuduh itu, tuduh ini, saudara. Baik, saudara, kita ketepikan dulu soal tuduhan itu ini. Sebelum saya masuk lagi, ada lagi kes-kes lain lagi, saudara. Tapi saya terpanggil apabila sahabat saya, saudara Gulam Muzaffar, laku Ketua UMNO Bagan Batu dan merangkap Ketua Penerangan UMNO Wilayah Persekutuan. Sebab beliau menggesa bahawa dalam Kongres Ekonomi yang akan dibentangkan pada hujung Februari akan datang, katanya sewajarnya Kongres itu mencapai satu kata sepakat untuk mewujudkan Bank Mara. Dulu kita ada Bank Bumi-Putera. Tapi alasan pada saudara Gulam Muzaffar, dia kata Mara adalah merupakan antara institusi yang membangunkan warga bangsa kita ke tahap yang maksima. Jadi apabila Bank Mara diwujudkan, mudahlah mereka yang mendapat kontrak, yang dapat bimbingan daripada Mara untuk mendapat kemudahan pinjaman keuangan untuk melebarkan perniagaannya. Saya bersetuju, saudara, sebab nak diharapkan Bank Bumi-Putera dah lingkup. Kita pun tahu siapa yang melingkupkannya. Tak payah nak kita sebut. Yang sudah tu sudahlah. Tapi Bank Mara ini adalah yang terbaik. Sebab Mara juga mempunyai institusi-institusi keuangan, saudara. Jadi Mara boleh jadi sebagai pemangkin untuk kepentingan dan dekat di hati rakyat, khususnya warga bangsa kita. Jadi kata saudara Gulam Muzaffar, kewujudan Bank Mara secara tidak langsung akan bertindak dan berfungsi lebih sistematik dalam pengurusan pembiayaan, deposit produk perbankan, seperti insurans, pelaburan dan lain-lain yang memenuhi syarat patuh syariah yang boleh ditawarkan kepada hanya orang-orang Melayu dan Bumiputera saja. Itu katanya. Dan beliau yakin rakyat boleh berjaya pada awalnya jika ditubuhkan pada tahun 1954 pada hanya sebuah koperasi saja. Kini Mara menjadi macam seperti bank rakyat. Bagaimana bank rakyat boleh berjaya yang awalnya ditubuhkan pada 1954 hanya sebagai sebuah koperasi, kini menjadi bank koperasi berteraskan syariah Islam terbesar dalam negara dengan jumlah aset terkini terkumpul lebih daripada 120 bilion. Jadi sebab itu saudara Gulam Muzaffar yakin kalau dapat diwujudkan di bawah Mara ini, kerana banyak ada anak syarikat yang berteraskan kepada keuangan seperti Mara Incorporated, Mara Corp, RCB dan lain-lain yang boleh disatukan dan diserapkan di bawah bumbung Bank Mara supaya ia lebih efektif. Itu pandangannya. Saya melihat itu pandangan yang baik, saudara. Begitu juga saya ingin menyarankan, ini saranan saya, selain daripada mewujudkan Bank Mara, ini dalam Kongres Ekonomi Bumiputera yang akan diadakan dalam bulan Februari nanti, wajar juga untuk kita meminta supaya Mara menubuhkan rangkaian hospital macam Hospital Satu Malaysia, saudara. Kenapa saya mencadangkan ini? Sebab Mara juga mempunyai rangkaian pusat pengajian sekitar dalam 200 lebih. Pusat pengajian tinggi yang ditaja oleh Mara. Malahan
pelajar-pelajar Tajaan Mara, mereka mengambil kursus bidang perubatan. Dan bila saja habis kursus di pusat-pusat pengajian tinggi, kadang-kadang mereka terjebak dengan situasi tak ada tempat untuk menempatkan mereka di hospital mana. Jadi sewajarnya apabila diwujudkan Hospital Mara, saya rasa bolehlah menampung keperluan pelajar-pelajar lulusan perubatan ini untuk ditempatkan di Hospital Mara. Jadi boleh dengan harga yang murah sebab untuk warga bangsa kita. Menggantikan Hospital Satu Malaysia yang ditutup oleh rejim Dr. Mahathir sebaik saja mereka berkuasa. Hospital Satu Malaysia yang diasaskan oleh Datuk Seri Najib akhirnya tinggal nama saja. Adalah satu dua tempat tapi tidak lagi berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Jadi saya menyarankan sempena Kongres ekonomi yang akan diadakan pada bulan Februari, Kongres Ekonomi Bumi Putra nanti, kalau boleh para peserta masukkanlah saranan supaya diwujudkan sebuah hospital Mara. Sebab Mara di seluruh negara saya. Melangkaui Sabah dan Sarawak pun ada juga. Saudara Sam tahu dia kata benda dah berpuluh tahun akta belum dikuat kuasa. Lagi nak ambil tindakan apa benda ni saudara? Bagi saya tak payahlah saudara. Kita bergaduh-gaduh dengan pemimpin ni buat apa saudara? Itu bahagian marah saudara. Dan sesuatu yang saya agak sedih. Kesan daripada perbalahan politik saudara. Saya dah katakan, saya ingat dalam 3-4 bulan dulu, kekhawatiran saya negara kita ini masih lagi terjebak dalam percaturan politik resis dan politik menunggang agama. Kita rakyat dipecah-pecahkan kesan daripada percaturan politik. Akibatnya saudara, hari ini kabinet telah pun mengutuk bagaimana berlaku serangan ke atas rumah seorang ahli parlimen. Sebab itu hari ini Jemaah Menteri mengutuk serangan yang menggunakan bahan letupan, Molotov cocktail sebagaimana yang dinyatakan oleh pihak polis ke atas kediaman ahli parlimen Beruas, Datuk Ngeh Koham di Aitawa, Manjung awal pagi tadi. Selaku Menteri Komunikasi, Saudara Fahmi Fadzil berkata, serangan itu jelas melanggar undang-undang dan memberi amaran tindakan tegas akan diambil oleh pihak berkuasa. Sebab itu Jemaah Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini mengutuk sekeras-kerasnya tindakan jenayah dengan membakar kediaman ahli parlimen Beruas yang berlaku awal pagi tadi serta mengucapkan penghargaan kepada pihak bomba yang memadamkan kebakaran dengan segera. Kediaman Speaker Dewan Undangan, Ngeh Koh ni juga adalah sebagai Speaker. Kediaman Speaker Dewan Undangan Negeri Perak yang juga ahli parlimen Beruas, Datuk Ngeh Koham di Lorong Semarak Jaya, Aitawa, Manjung diserang dengan menggunakan bahan letupan Molotov cocktail awal pagi tadi. Dan kejadian itu menyebabkan kebakaran yang turut memusnahkan 3 buah kenderaan milik beliau. Jadi menurut laman media sosial, antaranya beliau berkata kebakaran dapat dibendung dan tiada kecederaan membabitkan dirinya dan keluarga. Namun Ngeh memaklumkan pihaknya akan mengadakan sidang media di Pusat Khidmat Aitawa. Itu gambarannya. Saya merasakan apakah banyak orang menimbulkan kesan apakah ini kerana disebabkan oleh kenyataan Ngeh yang dilihat seolah-olah mau mencampuri urusan tertentu dalam agama Islam. Jadi sebab itu saya bersetuju pandangan Ketua Pemuda PAS Yang Berhormat Saudara Fadli. Dia kata serahlah pada pihak polis untuk buat siasatan. Jangan kita pula membuat pelbagaian spekulasi. Kita ni saudara, negara kita ni mudah sangat terjebak dalam spekulasi yang tidak menentu. Jadi je sesuatu, dah tuduh itu, tuduh ini. Saya rasa ini boleh menimbulkan suasana yang tidak baik. Dan sebab itu saya katakan pada pemimpin-pemimpin politik, berhentilah daripada memainkan isu agama yang dilihat begitu sensitif. Bukan hanya di Semenanjung, begitu di Sabah dan Sarawak. Cukup-cukuplah rakyat diadu dombakan hanya dengan dogma politik agama. Begitu juga soal perkauman. Cukup-cukuplah. Apa lagi yang kita nak? Kita sekarang sedang berusaha menangani
warga masyarakat madani dalam ekonomi yang tidak menentu. Saudara, 4 hari, 5 hari lepas nampak gayanya pasaran saham Kuala Lumpur begitu baik, begitu tinggi. Tetapi hari ini kesan lebih tu dah mula turun balik. Pasaran wang kita pun elok, naik turun balik. Ini semua mengakibatkan rakyat terkesan. Cukup-cukuplah pemain-pemain politik mencaturkan politik perkauman. Saya tidak senang dengan melihat keadaan yang sebegini, saudara. Sampai bila negara kita harus terjebak dalam politik perkauman, politik agama? Kenapa tidak kita berlapang dada? Kita lihat apa yang berlaku di Palestin, saudara. Hanya kerana perbalahan dan kerana perpecahan. Akhirnya terbakar, saudara. Saya 2-3 malam dulu pun saya dah bercakap bagaimana kehancuran kerajaan Utsmaniyah, Andalusia, hebatnya empire Islam boleh hancur. Lain tak ada puncanya, saudara, adalah kerana perpecahan. Empire Melayu Islam Melaka hancur, saudara. Hanya kerana pengkhianatan dan perbalahan sesama insan dalam kerajaan empire Islam Melaka. Begitu juga empire Champa yang seantero Asia, saudara, kita hancur. Jadi saya haraplah, titiplah catatan sejarah bagaimana kita menemui kehancuran hanya kerana perbalahan. Sebab itu, saudara, hari ini saya agak bersetuju dengan pandangan sisa politik kanan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Samsul Iskandar Mat Hakim yang katanya setakat ini sudah pun ada 43 laporan polis dibuat berhubung yang menyentuh soal langkah Dubai yang disifatkan olehnya sebagai satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Dan ini boleh mengganggu gugat sistem demokrasi berparlimen. Dan katanya, memanglah ia digerakkan oleh ahli parlimen, termasuklah pimpinan pembangkang katanya. Bukan kata saya. Selaku sisa politik, Datuk Seri Saiful Iskandar Mat Hakim berkata bahawa semua itu adalah untuk menggagalkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu, walaupun beliau tidak mendedahkan nama individu yang terbabit, saudara, tapi secara spesifik, tapi beliau percaya ada dalang yang melakukan gerakan. Sebab katanya, saya yakin gerakan ini telah dimulakan oleh beberapa orang ahli parlimen termasuk pimpinan pembangkang yang tidak bertanggungjawab. Jadi katanya tindakan mereka pada hakikatnya boleh memudaratkan demokrasi berparlimen dan boleh menimbulkan keresahan dan mencetuskan ketidaktenteraman dalam negara kita. Secara tak wujud, dia kata punca kejadian patut dikaji dan mungkin boleh angkara sendiri. Kemudian tuding jari ke pihak lain. Itu kata tak wujud, katanya. Joker kata kalaulah tahun 2018 Barisan menang takkan ada masalah macam ini. Dah 5 tahun tak habis-habis. Itu kata saudara Joker 88. Banyak benda yang bagi saya kalau kita melihat masa silam, masa lampau, orang kata jangan dikenang masa berlalu. Kita bannerlah balik. Bukan tak boleh dibannerkan, saudara. Jadi, laporan polis yang dilakukan oleh Datuk Seri Samsul, pihaknya meminta agar polis diraja Malaysia menyiasat gerakan berkenaan yang didakwa bertentangan dengan Seksyen 124B, Seksyen 124C Kanun Keseksaan. Jadi bila menambah, laporan polis dibuat susulan pendedahan oleh seorang penulis blog yang mendakwa terdapat gerakan bersungguh-sungguh untuk menggulingkan kerajaan. Saudara, kerajaan hari ini dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dibantu oleh Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Datuk Seri dari Sarawak, saudara. Sebab itu hari ini di Kota Baru, Angkatan Muda Keadilan, saudara, Angkatan Muda Keadilan Kelantan telah pun membuat laporan polis berhubung gerakan mahu menumbangkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkaitan langkah Dubai itu dilakukan oleh Ketua Amanah Keadilan Kelantan Muhammad Izan Zahrim Mat Hanuzi di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Baru di Pengkalan Cepa. Muhammad Izzat ketika ditemui pemberita berkata dia membaca laporan media termasuk yang terbaru berhubung pendedahan berkait gerakan sebut oleh penulis blog kontroversi. Katanya.
Jadi langkah Dubai ini sangat jelas bertujuan untuk mengancam kestabilan kerajaan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Billah Shah. Perkara sebegini katanya mengganggu ketenteraman persekutuan dan menggugat sistem demokrasi berparlimen dalam negara. Jadi, laporan polis sebut juga dilakukan kerana terdapatnya komplot seperti langkah Dubai itu telah dianggap sebagai bertentangan dengan peruntukan undang-undang, khususnya Akta Anti Lompat. Jadi, bila mengingatkan kita perlulah berwaspada. Itu dari pihak parti pemerintah. Bagaimanapun hari ini, pejabat Ketua Pembangkang pula membuat laporan polis di Pejabat Polis Daerah Dan Wangi susulan dakwaan dan fitnah yang mengaitkan Perikatan Nasional dan pimpinannya cuba melakukan rasuah terhadap istana. Pula dah. Jadi saya kata sekarang ni, akhirnya pihak polis tak ada kerja lain. Asyik menyiasat pada laporan demi laporan, saudara. Menurut siswa sulit kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin, saudara Ikhwan Fadli, laporan polis dibuat atas usaha untuk membersihkan imej baik Ketua Pembangkang merangkap Siswa Agung Perikatan Nasional yang terjejas kerana fitnah yang dilemparkan. Sebab itu bila menggesa, pihak tidak bertanggungjawab dengan sengaja mereka-reka cerita mengenai dana 1 bilion untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan termasuk menuduh pembangkang mendalangi langkah Dubai. Dan katanya sebab itu kena dihentikan. Ayub dari sini dia kata soalan ni pun satu juga cukup-cukup lah layan kerana politik dalam Malaysia tumpukan hal-hal ekonomi luaran. Betul. Saya setuju. Kemudian sebab itu katanya mereka kesal kerana kerajaan tidak menunjukkan kesungguhan dalam menyekat penyebaran fitnah yang membabitkan nama baik Yang Tuan Agong. Artikel berkaitan dimuatkan pada 8 Januari lalu dan sehingga kini masih ada dan boleh diakses. Itu kata beliau. Dalam keadaan begini, saya mengharapkan agar pihak berkuasa dapat menyiasat setuntas mungkin. Dan kita mesti move on, saudara. Kita mesti maju ke depan. Tak seharusnya kita membiarkan kita leka dengan suasana begini. SPRM sibuk mula dengan melakukan tindakan siasatan. Dan bila SPRM menyiasat mereka yang terbabit ataupun mereka yang menghadapi tuduhan, sepatutnya kita berlapang dada tunggu. Jangan kita pula membuat spekulasi. Tapi masalahnya kita sendiri pun buat spekulasi. Lebih-lebih lagi di kalangan orang politik. Kemudian bila timbul isu kononnya langkah Dubai, orang politik juga lah yang bercakap. Semua nak buat keluar kenyataan. Jadi dalam keadaan begini, akhirnya macam-macam cerita yang timbul yang membuatkan saya merasakan kalau ini berterusan, tentulah para pelabur juga dalam keadaan sebab kita dalam sedang saat-saat untuk menangani wang sudah pun masuk, saudara, pelaburan sudah pun masuk sekitar 230 bilion. Jangan kita izinkan pelabur lari balik, saudara. Sebab Abdul Aziz Ahmad dia kata nampaknya politik sudah menjadi kes sama dengan jenayah. Itu keadaan, saudara. Kita tidak senang dengan melihat adanya gejala sedemikian, saudara. Dan saya merasakan sebagaimana kenyataan Datuk Zaid Hamidi waktu beliau berada di Kota Belud. Dia pergi ke Kota Belud semalam kemarin dulu, saudara, untuk menyelesaikan permasalahan rakyat di Kota Belud. Tapi nampak gayanya, menurut Datuk Zahid, sebab itu beliau mengingatkan. Datuk Zahid selaku Presiden UMNO, beliau mengingatkan pemimpin-pemimpin di negara ini supaya tidak menjadikan rakyat sebagai mangsa atau mempertaruhkan harga mahal bagi mencapai kepentingan kelompok tertentu. Itu selaku Timbalan Perdana Menteri, beliau mengingatkan. Katanya perbezaan pendapat atau pegangan dalam politik tidak menjadi masalah di negara ini. Negara kita mengamalkan sikap terbuka. Namun, keutamaan perlu diberikan kepada kepentingan rakyat terlebih dahulu. Dan justru itu kata Timbalan Perdana Menteri, katanya bahawa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang berusaha keras dalam memastikan politik negara dipertahankan dan kekal stabil, saudara. Kemudian
katanya alangkah baik. Ini kenyataan Dr. Zahid. Dia kata alangkah baiknya kalaulah politik negara sentiasa dalam keadaan damai. Jadi pemimpin politik harus memegang janji setelah sesuatu perkara dipersetujui. Jadi harus ada kesepakatan. Sebab beliau pergi ke Sabah, kononnya sebenarnya tak ada pun krisis. Jadi beliau menasihatkan sebab UMNO di Sabah sudah diberikan kuasa otonomi saudara. Jadi Sabah sebagai contoh sekarang ni kata Zaid, kita sedang menyantuni perbezaan dalam kepelbagaian. Sebab itu kerjasama di Sabah di kalangan pemimpin-pemimpin politik harus dipertingkatkan. Jadi sekarang ni beliau pergi untuk projek menambah baik infrastruktur jalan raya di Kadamaian yang dilancarkan melibatkan peruntukan 244 juta yang dapat dijadikan sebagai game changer dalam meningkatkan dan menambah baik tahap kehidupan rakyat di kawasan tersebut. Tapi beliau hadir untuk memantau projek tersebut, dikatakan berjumpa dengan ahli parlimen, kononnya tengah langkah Dubai dan sebagainya. Saya nak bagi tahu saudara, sebenar-benarnya apa sahaja orang mengatakan aku bersumpah ataupun SD, sebenarnya dah tak laku saudara. SD tak laku. Dan tidak macam-macam dulu, tak ada. Apa yang boleh dilakukan kalau benar, ini saya kata kalau benar pimpinan pembangkang mempunyai sokongan di kalangan ahli-ahli parlimen mereka yang mencukupi, tunggulah tak lama lagi saudara. 26 Februari sehingga 27 Mac, sebulan saudara, parlimen akan bersidang. Tunggulah hantar usul undi tak percaya ke, undi kepercayaan ke kepada speaker. Sebab itulah naluri, itulah junjuran yang terbaik. Tak payah bercakap di luar dewan. Tak payah mengatakan kami dah cukup jumlah. We have the numbers. Tak perlu. Kerajaan pimpin Sultan Ibrahim dah hilang sokongan. Akan tumbang bila-bila masa. Ini semua saya kata sembang kari. Lakukan secara demokrasi. Parlimen ada, bawa usul. Tak usah bising-bising. Ini saya rasa kalau bising-bising ni orang kata macam tank kosong lah. Pompang, tak ada apa. Kalau betul-betul lakukan silent ambush. Bila parlimen bersidang saja, terus bawa. Kalau anda mempunyai cukup. Kalau cukup numbers. Tapi masalahnya tak cukup saudara. Hari ini saja saya dikabarkan 3 orang ahli parlimen dari Perikatan Nasional katanya sudah pun membuat keputusan untuk menyeberang dan menyokong PMX. Daripada 69 kalau 3, tinggal 66. Di mana letaknya numbers anda? Aduh, bertambah merosot. Jadi itu keadaannya. Saya berusaha untuk mendapatkan saudara Syed Hashim. Saya ingat saya dalam 1-2 hari nanti saya cuba berhubung dengan beliau. Syed Husin, itu ahli parlimen dari Bukit Gantang. Kalau beliau mendengar saya punya live ini, bolehlah hubungi saya. Datuk, boleh kita bersiaran secara langsung, kita jelaskan secara betul terang. Sebab orang yang paling lantang menyatakan sokongan terhadap Perikatan Nasional semakin merosot adalah Datuk Seri Syed Husin. Sebelum ini memanglah ada sahabat saya dari Jeli, saudara Zahari Kecil. Dia pun menyatakan dia tidak lagi, dia menyokong kerajaan pimpinan Sultan Ibrahim. Begitu juga ahli parlimen dari Kuala Kangsar. Gerik saya tak tahu. Tapi katanya Gerik dia masuk tak masuk. Tapi katanya mengalami krisis dalam kepimpinan Parti Bersatu. Tapi begitu juga dengan ahli parlimen daripada Labuan. Pun menyokong kerajaan. Dan saya dipahamkan ada 3 lagi. Saudara. Kalau rasa dah cukup jumlah, kata Cik Awang, buat sekarang. Pun boleh. Kalau anda rasa dah cukup jumlah, sekarang pun boleh. Bukan tak boleh. Kumpul semua berapa orang? 118 ke? 120 ke? Tunjukkan. Sekarang pun boleh. Tak perlulah nak tunjuk, nak mengatakan langkah sana, langkah sini. Saya khawatir langkah melangkah nanti terjebak dalam parit. Dan saya juga mengharapkan agar pihak berkuasa
dapat memikirkan agar menghentikan persoalan ini sebab ini bagi saya ancaman terhadap kemantapan ekonomi kita. Kesan daripada kekecohan ini, saudara, apabila laporan polis satu demi satu dibuat, dan siasatan SPRM dan sebagainya, dan pasaran, saya menyangkakan pasaran di Bursa Saham Kuala Lumpur hari ini meningkat. Tapi rupa-rupanya tidak menjadi. Hari ini susut sedikit. Begitu juga saya melihat bahawa bagaimana kita dah cantik dah. Nilai mata wang negara kita berbanding dengan dolar Amerika. Tiba-tiba hari ini kesan daripada pumpang-pumpang dah mula ada. Jadi semua ini akhirnya apakah anda mau menyalahkan yang awak Perdana Menteri? Cukup-cukuplah saudara. Enough is enough. Saudara Syukri Syafiee dia kata katuk 10 Milo yang kosong. Itu keadaan saudara. Saudara Tuan Haji Azhar Abdul Manap, saya mengharapkan saudara ada di kawasan anda, sambil-sambil kita minum kopi, sambil minum secangkir kopi, kita bercerita dengan orang, berceritalah sebenarnya. Soal apa yang dilakukan oleh, saya nak tanya satu saja saudara, apakah kita mahu mengizinkan hanya oleh 4-5 orang pemain-pemain media sosial boleh memesongkan fikiran kita. Mereka ini boleh merubah pola-pola politik negara. Saya kata tak logik, saya. Kalau mereka hebat, tentu mereka jadi wakil rakyat. Kalau mereka hebat, tentulah mereka memimpin negara ini. Tapi latar belakang mereka yang bermain dengan pelbagai andaian itu dan ini, saudara. Ya Tuhan, saya tengok bukanlah ada kualiti pendidikan yang tinggi-tinggi. Tidak, saya bukan nak mengutuk saudara. Tapi orang begini kita boleh percaya. Saya kadang-kadang bersetuju juga dengan pandangan sahabat saya Datuk Lokman Adam. Cukup-cukuplah kita mengizinkan 4-5 orang ni memperbodohkan kita. Dan saya nak bagi tahu saudara, saya mendapati bahawa dalam kumpulan mereka sekarang pun saya difahamkan sudah bercempera. Dah bercempera saudara, saya tak mau sebut nama lah. Tapi dalam kalangan 5 orang pemain-pemain yang selama ini dilihat seolah antara pencetus pemikiran bagi pihak pimpinan negara yang kononnya menceritakan teori itu, teori ini. Mereka bermain dengan minda rakyat. Tapi sekarang ni, 5 orang antara mereka sudah pun bercempera. Orang ni tuduh orang ini, orang ni tuduh orang ini, orang ni kata dia dapat lebih, orang ni kata aku tak dapat duit. Semuanya mula menyerlahkan kepincangan sama mereka. Saya berterima kasihlah setakat hari ini pemain-pemain media dari kerajaan perpaduan tak ada pun nampak yang bertelagah sama sendiri. Tapi kumpulan mereka sudah bertelagah. Apakah pertelagahan itu disebabkan oleh kekurangan dana? Wallahu a'lam bissawab. Jadi sebab itu kadang-kadang mereka terpaksa mencetuskan suasana ini untuk mendapatkan dana. Mungkin. Jadi takkanlah kita nak membiarkan diri kita ini diperlakukan. Kita pula diaju-ajukan dengan politik serba ketempangan, politik yang songsang. Jangan biarkan kita berada dalam ketempangan berpolitik saya. Negara perlu diperbetulkan segala ketempangan ini. Negara memerlukan kestabilan politik untuk menyantuni ekonomi rakyat. Rakyat sudah cukup lama menderita. Hutang negara semakin melebar, saudara. Jadi apakah kita mahu membiarkan mereka yang bermain dengan andaian, mereka yang bermain di media sosial, mereka yang cuba untuk melakukan doktrinasi kepada pemikiran rakyat, mereka itu menguasai diri kita. Saya harap teman-teman semua, saya berdoa hari baik, bulan baik ni saudara, kalau bolehlah ya, tahun 2024 kita merubah daripada suasana yang, sebab saya melihat apa yang disuarakan oleh pihak pembangkang sudah semakin tepu pemikiran mereka. Jadi kalau mereka tepu pemikirannya, biarkanlah mereka dengan diri mereka, kita dengan cara kita. InsyaAllah saudara, kita harus menyantuni negara. Dan yakinlah, saya yakin saudara, sebab itu saya melihat pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Datuk Zahid Hamidi, bersama dengan Fadilah Yusof selaku Timbalan Perdana Menteri, mereka terus berusaha untuk menjadikan negara ini benar-benar makmur. Untuk teman-teman sekalian, saya mengharapkan
bersamalah kita berdoa, sebagaimana kita berdoa Gaza kembali tenang dan tenteram, politik negara kita juga dalam keadaan yang stabil, demi lestari kehidupan rakyat, kita biarkanlah pimpinan negara menyantuni derita rakyat. Malam besok saya kita akan berbicara bersama dengan Datuk Abdullah Sani dan besok kita akan membicarakan persoalan sejauh mana kabinet-kabinet ataupun ahli menteri-menteri yang ada benar-benar mampu melaksanakan impian menangani derita rakyat. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.